السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kita kejernihan jiwa, kebijaksanaan dan juga kepandaian serta kefahaman yang benar dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-89 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Yang bermaksud, mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Maka dengan yang demikian menjadilah kamu sama seperti mereka. Oleh itu janganlah kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat kamu sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan Islam. Kemudian kalau mereka sengaja berpaling ingkar, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu menemuinya. Dan jangan sekali-kali kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat ataupun penolong. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan sambungan daripada ayat yang sebelum ini berkenaan dengan bagaimana beratnya dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh golongan yang munafik. Bagaimana mereka terus-menerus berada dalam kesesatan dan bagaimana mereka juga mahukan orang lain juga sesat seperti mereka. Iaitu mereka orang-orang munafik ini yang sebahagian dalam kalangan kamu wahai orang-orang beriman bersangka baik terhadap mereka. Mereka ini tidak memadai dengan kekufuran yang ada pada diri mereka. Bahkan mereka sentiasa bercita-cita dan sentiasa berharap agar kamu wahai orang-orang beriman juga menjadi kufur seperti mereka. Maka dengan itu kamu akan sama seperti mereka dalam kekufuran dan juga kemunafikan. Maka sekiranya orang itu ataupun mereka ini, sekiranya inilah keadaan mereka, bagaimana mungkin kamu mahukan mereka menjadi orang beriman? Bagaimana kamu, mana sebahagian pada orang beriman, bagaimana kamu masih boleh bersangka baik terhadap mereka? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keinginan orang-orang munafik, keinginan mereka supaya orang-orang beriman menjadi kufur dan menjadi munafik seperti mereka. Dan bila kita lihat dalam ayat ini, Allah menggunakan kalimah waddu law takfuruna. Mereka bercita-cita, mereka berharap
agar kamu wahai orang-orang beriman akan kufur seperti mereka. Maka digunakan kalimah waddu. Dalam ayat yang sebelum ini, iaitu ayat yang ke-88, Allah menggunakan kalimah aturiduna an tahdu man adallallah. Adakah kamu wahai orang-orang beriman, aturiduna, mahukan agar golongan itu atau golongan munafik itu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala? Ataupun adakah kamu mahu memberi petunjuk, memberi hidayah kepada golongan yang telah disesatkan Allah Subhanahu wa taala? Kalimah waddu dan kalimah aturiduna mempunyai kesamaan dari sudut maksud ataupun makna yang jika dilihat kedua-duanya menggambarkan keinginan. Allah menegur sebahagian orang beriman yang berkeinginan untuk melihat ataupun dalam sangkaan mereka bahawa orang munafik atau golongan munafik itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam ayat yang ke-89 ini Allah mendedahkan perangai orang munafik yang juga berkeinginan agar orang-orang beriman menjadi kufur seperti mereka. Maka keinginan itu digambarkan dengan dua kalimah, iaitu turiduna dan juga waddu. Para ulama tafsir membuat suatu perbandingan di antara al-iradah, keinginan yang ada pada orang yang beriman yang bersangka baik konon-kononnya kepada segolongan atau golongan orang munafik, dan dengan keinginan yang datang daripada golongan kufar itu. Maka dalam memberikan perbandingan di antara kedua-dua bentuk keinginan itu, para ulama menyatakan bahawa keinginan yang digambarkan Allah dengan kalimah aturiduna pada orang-orang beriman itu berbeza dengan kalimah waddu yang menceritakan keinginan yang ada pada orang-orang munafik. Kerana keinginan dalam maksud kalimah al-iradah itu kemahuan dan keinginan yang disertai dengan perbuatan. Bermaksud orang-orang beriman atau sebahagian daripada orang-orang beriman itu sangat mahukan, sangat berkeinginan bahawa orang-orang munafik itu atau golongan yang mereka sangkakan mereka itu beriman itu benar-benar beriman. Sedangkan keinginan yang Allah gambarkan dalam bentuk waddu yang datang daripada orang-orang munafik itu, keinginan mereka bukanlah sampai kepada al-iradah. Bermaksud mereka tahu, mereka faham bahawa orang-orang beriman, para sahabat Nabi SAW tidak akan menjadi kufur atau tidak akan sewenang-wenangnya mengorbankan akidah mereka dan menjadi kufur. Lalu kalimah waddu ini lebih kepada dalam bentuk harapan, dalam bentuk keinginan yang tidak serius seperti mana keinginan yang digambarkan dalam kalimah al-iradah itu. Bermaksud ia hanya suatu angan-angan ataupun suatu keinginan yang tidak ada harapan akan berlaku perkara tersebut. Kerana sahabat-sahabat Nabi SAW itu begitu kental iman mereka dan tidak mungkin mereka sewenang-wenangnya mengubah keimanan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyambung lagi, fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Dalam potongan ayat ini Allah melarang orang-orang beriman daripada mengambil orang-orang munafik itu sebagai teman mereka, sebagai sahabat setia mereka, sebagai pelindung mereka, sehinggalah
ada apa-apa bukti daripada golongan itu yang menunjukkan bahawa mereka sebenarnya telah tidak lagi tergolong dalam golongan yang sesat dan golongan yang munafik. Bermaksud ada bukti, ada hujah, ada sesuatu yang berlaku yang menidakkan kemunafikan mereka. Selagi tidak ada bukti tersebut, maka Allah melarang orang-orang beriman, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks itu daripada menjadikan golongan ini, golongan yang diragukan ini, sebagai sahabat, sebagai penolong, sebagai teman setia dan sebagainya. Dan apakah bukti tersebut? Hatta yuhajiru fi sabilillah, sehinggalah mereka berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah mereka berhijrah demi menegakkan kalimah Allah, berhijrah daripada daril kufr, daripada negeri kekufuran yang mereka tinggal di dalamnya, dan pergi berhijrah kepada daril iman, negeri yang beriman, iaitu tempat tinggalnya orang-orang yang beriman. Bermaksud hijrah itulah buktinya, hijrah itulah penunjuknya yang membuktikan bahawa mereka bukan orang munafik, kerana mereka sanggup untuk berhijrah, meninggalkan negeri yang mereka tinggal dahulu bersama-sama orang yang kafir di dalamnya, sanggup untuk berpindah dan berhijrah kepada negeri yang ada padanya orang-orang yang beriman, hidup bersama-sama mereka, membantu mereka, bersama-sama membela agama Allah dan menghilangkan apa juga bentuk kezaliman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita fahami betapa ketika itu, ketika ayat ini diturunkan, hijrah merupakan dan menjadi suatu kewajipan dan suatu kefarduan yang wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana bari'un min kulli muslim aqama baina adhhuril musyrikin wa ana bari'un min kulli muslimin ma'a musyrik." Nabi bersabda, aku berlepas diri daripada setiap orang Islam yang berada dan menetap bersama-sama orang-orang musyrikin. Nabi ulang lagi sekali, aku berlepas diri daripada setiap Muslim yang bersama-sama orang musyrik. Maka ketika itu hijrah menjadi suatu kewajipan. Maka hijrah menjadi kewajipan dan pada masa yang sama menjadi bukti keimanan. Dan menjadi bukti seseorang itu tidak terpalit dengan kemunafikan. Maka hijrah ketika itu menjadi wajib sehinggalah pembukaan kota Makkah, dan kemudian dinasahkan atau dimansuhkan kefarduan hijrah itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengungkapkan pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi pernah bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah, tetapi yang ada hanyalah jihad dan juga keazaman. Walau bagaimanapun terdapat riwayat daripada Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahawa hukum ayat ini berkenaan hijrah adalah tetap ataupun masih sabit, masih ada pada ataupun terhadap setiap orang yang tinggal di negara yang bermusuh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, itu Darul Kufr. Dan Al-Hasan Al-Basri berpandangan bahawa hijrah itu masih lagi menjadi suatu kewajipan kepada setiap orang yang berada, yang tinggal di kawasan musuh-musuh Allah atau kawasan orang-orang kafir, untuk berhijrah
ke kawasan atau negeri umat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah akan kita lihat sambungannya dalam pertemuan akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.